Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tu dia. Opening pun dah serius dah kan. Okey, kali ni bukan review movie. Bukan apa ni orang kata tu, benda-benda lain lah kan. Bukan review movie dan bukan je aku nak cakap pasal apa. Tapi seperti biasalah, nak cakap sikit lah kan. Jewa gitu. Cakap KL pula. Gini. Okey, kita dah 3 bulan sebenarnya tak ada movie dekat Pawagam. Sebabnya inilah dengan berkenaan dengan kita kata isu COVID-19 ini yang orang kata tu mengganggu jadual tayangan semua sekalinya. And then beberapa hari baru ni, and then to be exact, 1st of July 2020, kerajaan telah memutuskan untuk membuka kembali Pawagam tertakluk kepada SOP yang telah pun ditetapkan. SOP ni termasuklah pemakaian pelitup hidung dan juga mulut sekiranya bergejala dan sebagainya. Lepas tu paling penting adalah penjarakan sosial, iaitu dijarakkan orang kata ni antara penonton selang at least satu kerusi lah, satu kerusi at least. Lepas pada tu waktu tayangan dijarak-jarakkan sikit supaya untuk memberi laluan kepada cleaning punya servis lah. Apa dia punya servis, aku tak lupa dah. Tapi tak ada masalah. And then the list go on and on lah. Go on and on. Dan sebenarnya banyak juga filem yang ditunda kerana COVID-19 ini, seperti mana filem Wonder Woman 84 yang mana sangat aku tunggu-tunggu sangat. Dia telah ditunda berkali-kali. Lepas tu kita ada filem Tenet. Tenet ke Tenet, kan dia punya cara sebutan tu juga turut ditunda kepada beberapa kali. Dan itulah yang mana mencatat sejarah bagi diri aku sendiri. Filem pertama yang aku tengok di Pawagam setelah hampir 3 bulan lebih tidak mengunjungi outlet Pawagam, iaitu Digimon Last Evolution of Kizuna. Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, tu dia punya tajuknya lah. Di Kuantan. Okey, aku travel ke Kuantan, cuti masa tu, terus ke Kuantan. Okey, dan itu bukanlah apa yang aku nak bincangkan pada kali ini. Apa yang aku nak semak sedikit pada kali ini adalah di samping SOP baharu yang telah diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia sebenarnya kan, penjarakan sosial dan bla 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 ini, Pawagam di Terengganu dikejutkan dengan satu lagi garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Terengganu yang dipantau oleh Majlis Bandaraya Kuala Terengganu bawah enakmen hiburan. Okey. Di mana pengasingan jantina dan juga keluarga telah pun dibuat dalam Pawagam. Telah dibuat dan ini berkuat kuasa pada 4 Julai 2020 di Pawagam di sini di Kuala Terengganu. Dan di TGV Kemaman aku tak sure sangat. Sini dia orang ikut juga sebab itu adalah kerajaan negeri, bukannya daerah. Okey, dan benda ni sebenarnya tak mengejutkan pun, tak mengejut. Sebabnya kalau kita tengok daripada seni bina LFS Kuala Terengganu ni sendiri, dia telah bina hall itu kepada berbentuk auditorium dan dipisahkan dengan tangga di tengah. And aku boleh expect yang mana pihak pengendali wayang iaitu LFS ini sendiri telah pun bersedia dengan perkara seperti ini. Sebenarnya telah bersedia dengan apa yang akan berlaku. And then for me, as a orang yang selalu menonton Pawagam, to be exact, aku daripada tahun dia dibuka sehinggalah 2019, sebab 2020 tak habis lagi. Dan 2020 ni aku menonton berapa filem je baru, tak banyak sangat sebenarnya. Yelah sebab last Pawagam beroperasi pun pada 16 Mac 2020. Okay, untuk 2020 lah. And to be exact, aku adalah antara orang yang sangat rajin sangat rajin dan sangat selalu mengunjungi Pawagam di sini, di LFS Kuala Terengganu ini. Boleh dikatakan aku punya sumbangan kepada Pawagam LFS Kuala Terengganu ini adalah kalau aku ambil daripada tahun 2019 itu, Astaghfirullahalazim, jangan ada accident. Apa tu? To be exact, aku punya sumbangan dekat Pawagam di sini, aku ada kira semalam, aku dah lupa. Okey, letaklah lebih kurang
Ini lebih kurang lebih kurang, bukan exact value, 2,300 satu tahun. Okey. 2,300 satu tahun. Yang mana itu adalah daripada jumlah yang aku tengok dekat Pawagam di sini saja, di LFS Kuala Terengganu saja, iaitu 98% movie yang ditayangkan di Malaysia ini aku tengok dekat Pawagam LFS Kuala Terengganu. Selebihnya adalah di ECM Kuantan, di TGV Mesra Mall, di beberapa outlet di KL lah, GSC Warung Utama, GSC Mid Valley dan sebagainya. Itu tak kira lah, tapi sebab aku kira di sini saja. Lebih kurang 2,000 lebih, 2,000 apa tadi aku cakap dia kan? 2,000 lebih. 2,200 lebih kurang itulah aku punya amount sumbangan aku dekat LFS Kuala Terengganu ni. Itu tak kisah sebenarnya, tak ada masalah, sebab aku pun bertindak sebagai salah seorang reviewer freelance. Okey kan, gitu, letak title diri sendiri, reviewer freelance, dekat sebuah page yang mana bagi aku sebenarnya pengasingan jantina ni not a big deal. Bukan satu masalah yang cukup besar sebenarnya bagi aku sendirilah, sebagai seorang yang selalu ke Pawagam kan. Aku tengok macam tak ada masalah besar pun. Tapi it was this guy lah, I don't know where he come from. Tapi aku tahu lah dia ni was a quite famous, but yeah, dia glamour daripada benda-benda yang I don't know, I don't want to judge or something. Okay, dia cakap, dia kata pengasingan jantina ini akan menyebabkan, orang kata tu, pembangunan di Terengganu ini menjadi mundur, menjadi, orang kata tu, menyebabkan pelabur-pelabur lari. Sebabnya Pawagam asing jantina. This is a very stupid thinking, stupid mindset sebenarnya. Serius lah, kau nak kaitkan nilai pembangunan dengan sebab Pawagam asli jantina. Where's your common sense sebenarnya kan? It was not that strict. Dia tak sampai tahap pada orang kata tu, kau pergi laki bini pun dia akan minta kad sijil nikah or whatsoever yang membuktikan kau ni adalah orang kata tu pasangan suami isteri, baru boleh duduk dekat section family. It was not like that sebenarnya kan. Kerajaan, pihak berkuasa just orang kata tu memberikan satu guideline, satu garis panduan, satu undang-undang untuk diikut. Selebihnya atas korang lah pula kan. Atas pengunjung. Yes, terpulang kepada pengunjung. Macam traffic light lah. Kerajaan dah buat lama dah, merah berhenti, kuning bersedia untuk berhenti, hijau jalan. Tapi korang syok je langgar lampu merah. Kuning sedia berhenti, tapi korang syok je makin tekan minyak. Kan, apa-apa sekalipun ia berbalik kepada pengunjung itu sendiri, pengguna itu sendiri. Allahu Akbar. Pengguna itu sendiri. Dah jadi macam ni. Pengguna itu sendiri kan, pengunjung itu sendiri. Dan pihak Pawagam pun, yang setakat yang aku tahu, dia orang sebenarnya memang bekerjasama dengan pihak-pihak berkuasa untuk, orang kata tu, ditercabut untuk kita kata tu memastikan undang-undang ni dapat dilaksanakan. And then macam aku cakap tadi, it was not that strict lah sampai pihak berkuasa agama nak kena letak pegawai duk cokoh situ. Kan aku quote perkataan YB, cokoh situ, dok. There was no any kita kata religious officer dekat Pawagam tu untuk pergi suluh lampu dan sebagainya. Macam aku cakap tadi, it was back to, kita kata pengunjung itu sendiri. Pihak Pawagam dah lakukan yang terbaik. Dia dah letak labeling dan sebagainya. Pihak kerajaan, pihak berkuasa tempatan telah keluarkan garis panduan bla 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 bla. And then seterusnya adalah lebih kepada pengunjung lah. Macam juga SOP COVID-19, penjarakan sosial. Kerajaan boleh buat begini, boleh buat begitu, boleh buat begini. At last, di akhirnya adalah pematuhan daripada rakyat itu sendiri. Kita tak boleh salahkan law dan sebagainya. Kepatuhan daripada rakyat itu sendiri yang perlu kita tengok. It was like that. Okay, dia kalau cakap, to be frank, macam kalau ni kau cakap bahasa kampung lah, aku biasa aku cakap macam ni je, kata kita buat benda yang Tuhan suruh, kita buat benda yang Tuhan suruh buat. Takkanlah Tuhan nak balikkan azab pada kita kan.
fikirlah, don't be too liberal. Kalau kau nak jadi liberal sekalipun, please be orang kata tu a smart liberal, liberal yang cerdik. Liberal yang cerdik. Sebab sekarang ni ramai orang nak jadi liberal, tapi liberal yang bodoh. Itu saja yang aku cakap ni kan, libertad dipanggil. Okay, kau nak jadi liberal sangat tapi pemikiran kau tu bodoh. Serius lah, korang boleh cakap pengasingan jantina dalam pawagam ini boleh menyebabkan ekonomi ni mundur dan pawagam tu tutup. To be honest, semalam aku dah ada bercakap dengan somebody lah. I don't want to expose who he is, tapi dia cakap dia kata tak akan tutup pun sebenarnya walaupun asing jantina, dia tak tutup. And then as for me, sebagai seorang yang merupakan admin di sebuah page Malaysia yang ada lebih daripada 500,000 followers, aku akan pastikan dia promosi daripada pawagam di sini akan sampai kepada rakyat, akan sampai kepada mereka yang mendambakan. Gitu maknanya. Hiburan bukan satu benda yang kita kata tu dilarang langsung dalam Islam kan. It was not like that. Cuma kita ada garis panduan, cuma kita ada, kita kata, telunjuk supaya kita mengikuti apa yang disarankan supaya ini tidak melampaui batas. Tu saja yang buat masalah sebenarnya ni. It's a people itself. Macam kes penemuan kondom dekat drawbridge sana. Siapa yang salah sebenarnya? Drawbridge ke tu pengguna kondom tu? Kan. Menjumpai banyak kondom dekat dataran drawbridge. Siapa yang salah? Dataran drawbridge yang salah ke? Kondom yang salah ke? Ataupun orang yang guna kondom tu sendiri? Siut lah dia punya ni. Kan? Siapa yang salah sebenarnya? Itu yang kita nak kena tengok. Macam pawagam ni jugalah kan. Contoh dibuka dan sebagainya. Siapa yang salah? Kerusi pawagam ke yang salah? Skrin pawagam ke yang salah? Ataupun orang yang menonton filem tu yang salah sebenarnya kan? It was just like that. So, apa masalahnya? Aku memang tak faham. From the first day aku baca dia punya statement, dia kata dengan pengasingan jantina ini akan menyebabkan negeri menjadi mundur, pelabur tarik diri, outlet pawagam ni akan tutup. Where is your common sense sebenarnya? Kau pergi tengok wayang ke tidak sebenarnya kan? Dia cakap, and then ada satu lagi aku ingat dia punya posting. Dia cakap menangislah kaki-kaki movie semua. Hello, siapa yang menangis sebenarnya? Aku dengan member aku okey je. Dengan member aku yang suka tengok wayang ni okey je. Tak ada masalah pun. Kejap aku nak tengok dia punya posting. Aku just like, aku macam tak boleh brain dia punya statement ni. Dia kata nak nangis rasa tengok. Dia kata it was referring to some posting yang dikeluarkan oleh LFS Cinema berkenaan dengan section jantina dan juga keluarga sebenarnya. Dia kata hadap je lah kaki-kaki wayang. Memang we all hadap je. Kami semua hadap and we all happy with that sebenarnya. Kaki-kaki wayang semua happy, tak ada masalah pun. Orang yang suka menonton wayang tak ada masalah pun. Seriously, aku post dekat aku punya page yang sampai hari ini. Sekejap aku tengok dia punya reach berapa. Tak suka sangat nak sembang kosong kan. Kita bagi statistik itu. Okay, this is a fact. Aku post dekat satu page, dekat aku punya page, berkenaan dengan pengasingan jantina ni di aku punya page. Okay, seperti yang aku cakap tadi lah, aku ada share benda ni. And then dia punya organic reach 128,000. Dia punya organic reach. Dia punya reaction dia lebih 2,000. Lepas tu komen ni sangat banyak. And then dia punya and dia share dia ratus-ratus share. Okay, tu satu post. Tu satu post. Lagi satu post adalah tadi 128k. This share yang satu post lagi 221k. Dia punya organic reach. Reaction dia 3,000k. Share dia hampir beratus-ratus share. Sangat banyak. It was a very lot of thing. Lepas tu dekat Twitter pula aku ada post berkenaan dengan pengasingan jantina. Engagement adalah 18k, impression 56k. Tu dekat Twitter. Aku dah bagi semua ni. Dan surprisingly, orang yang engage dengan posting tersebut, aku boleh cakap 95% semua setuju. Semua macam, wah, bila pula nak jadi kat negeri kami, bila pula nak jadi kat negeri kami. It was a very good thing sebenarnya. Ramai yang menyokong. Yang jadi cancer, yang jadi barah, it was only
seorang tu je dekat negeri, aku rasa dia dekat negeri Terengganu ni pun. And then dia punya konco lah kot. Mungkin dia ada followers dan sebagainya. Aku tak kisah sangat pun sebenarnya. Tapi macam aku tak boleh brain sebenarnya. Apa yang sebenarnya dia nak sampaikan? What is exactly your point here? Kan? Serius lah. Aku memang serius. Aku dalam 3-4 hari semasa dia punya posting tu meledak, memang aku sangat tak boleh nak brain. And then I was just like, serius. Okay, serius. Macam kartun sangat je. Aku nak menulis benda ni, tapi aku tak sempat sangat. And then aku nak tanya sebab dia sebut dengan pengasingan jantina ini, pawagam will be closed soon. Dia cakap akan ditutup. Aku nak tanya dia, dekat Malaysia ini daripada tahun 90-an sampailah 2020, we have 230 cinemas have been shut down. 230 pawagam telah pun ditutup. Aku nak tanya, dalam 230 tu ada tak mana-mana pawagam tu ditutup sebab pengasingan jantina? Okay. Air geram semua. Serius aku macam tak boleh. Dia tak boleh sangat dia punya apa ni orang kata tu, dia punya statement itu. 230 sinema telah pun ditutup di Malaysia ini. Itu adalah anggaran ya. Itu adalah anggaran. Dia punya exact amount aku rasa lebih lagi. Sebab aku just bundakan kepada 230 saja. Itu yang ditutup. Cuba bagi tahu aku 230 tu berapa banyak yang ditutup sebab pengasingan jantina. No! There was no like that. Tak ada satu pun pawagam 230 itu ditutup sebab pengasingan jantina. Tak ada pun. Sebab jantina whatsoever this genderism thing sebenarnya tak ada pun. There was no. Tak ada. Semuanya sebab benda lain. Sebab orang dah jarang pergi. Sebab apa ni orang kata tu, sebab lokasi tak strategik dan sebagainya. Sebab persaingan bla 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 dan sebagainya. Even kat sini pun dalam keadaan pengasingan jantina ini, PKPP ini pula sebenarnya tak ada apa pun. It's just okay sebenarnya kan. Okey saja. Sebab aku pun dah berapa kali dah pergi tengok wayang dekat sini. Walaupun filem ulangan, aku tengok saja sebenarnya, tak ada masalah pun. Bukan tak ada orang langsung, ada je semalam. Cerita baru semalam aku tengok cerita bodoh tu. Ya, Baba Yaga. Baba Yaga, Terror of the Dark Forest. Walaupun cerita Rusia, trailer dia memang meyakinkan jugalah. Not bad lah sebenarnya. Tapi cerita tu macam bodoh sikit. Quite bodoh lah sebenarnya. Namun cerita Rusia kan. Okay, tak nak sama masa cerita Rusia. Okay, dengan cerita Rusia tu saja, aku dalam hall we have lebih daripada separuh. Kan, lebih daripada separuh. Ramai je yang menonton, tak ada masalah pun. Filem-filem ulangan lain tu okey je. Lepas aku tengok cerita Rusia tu, kita ada cerita Jepun, Howling Village. Ada juga orang. So apa masalahnya? What is your problem sebenarnya? Aku nak tanya kan. Kau cakap biar sinema akan tutup sebab ni pengasingan jantina. Where is your fact? Mana kajian kau? Kan? Mana kajian kau? Cuba letak dekat aku punya posting tu. Aku tak akan pergi ke wall engkau, tapi orang akan print screen tunjuk kat aku. Orang message kat aku. Sebab orang tahu aku ni kalau pun dengar pawagam, it's a very orang kata tu very bonding benda yang sangat sinonim. Bukan aku je cakap, orang cakap bila sebut sinema orang akan teringat muka aku. So aku tak ada masalah pun. Benda tu memang okey je, tak ada masalah pun kan. Tapi itulah buat faktanya kan. Nak cakap benda-benda, please don't kata tu bergantung hanya kepada kau punya emosi dan juga kau punya liberal thinking. Jangan, tak payah. Selitkan juga fact, barulah orang akan yakin. Kalau macam ni lah kau punya nak yakinkan orang atas supaya tarik balik arahan ini, then no. Kalau aku jadi orang atas, apa aku takkan tarik balik. Kalau setakat kau punya judgement tu, kau punya fakta tu, kau cakap bila asing pawagam orang akan apa nama benda ni, kurang pergi. Orang akan kurang pergi, betul, ekonomi bla 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 bla. No, there was no side that. Kan. Tak ada maknanya semua benda tu. Cakap tu biar solid sikit. Biar sedap sikit orang kata tu. Kalau macam ni lah, macam
pembangkang lah kan, macam dalam sesi parlimen ataupun debat apa saja. If you want to be opposition, please be a smart opposition. Tolong jadi pembangkang yang cerdik ya, jangan jadi pembangkang yang lunyai kena hentam. Tak guna kau jadi pembangkang tapi kau lunyai kena hentam. Nah kan, nampak sangat kau ni macam something wrong somewhere. Aku dah at last dapat juga aku blast all of this thing dekat video. Sebab nak tulis tu kadang-kadang tu memang tak sempat. And then seperti mana yang aku cakap lah, biasa aku akan research. I will do a little bit of research before rant on some issue kan. Takkan aku nak rant suka hati aku je, nanti aku pula yang kena balik. Bodoh namanya. So tu sajalah untuk hari ni kan. So fikirlah balik, apa-apa statement nak buat pun, pergi tengok wayang tu selalu. Kalau kau nak cakap biar yang tu aku tutup sekalipun. Ni aku kan, ni wayang pun tak pernah pergi tengok, tapi kau cakap macam-macam lagi. Aku yang tengok sampai 2-3 ribu aku habiskan dekat pawagam ni, aku tak cakap apa-apa pula kan. Geram tau. We know the truth. Kita tengok apa yang berlaku setiap hari di depan mata kita, tapi ada orang lain yang datang tak apa-apa, speak all the orang kata tu benda yang mengarut bla 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 sana sini. Please lah, get your fact right lah sebenarnya kan. Kan ni Nadil lah, nanti aku kena serang pula nanti ni. Kan aku expect video ni will be reach his acknowledgement lah, sooner or later lah. So itu sajalah untuk kali ini. Aku pun dah nak sampai, dah sampai dah pun ke destinasi yang aku nak datang. So kepada anda semua, itu saja. Stay safe pada anda semua. Kalau nak ke pawagam tu jangan lupa amalkan SOP anda, penjarakan sosial. I was already recommended supaya korang semua pakai face mask, okay? Pakai penutup hidung dan mulut dan juga mulut. Sangat disyorkan lah. Kalau macam aku hanya akan masuk pawagam sekiranya aku ada mask yang ni KN95 ni, KN95, okay, KN95, baru aku akan masuk. If there is no thing like this, aku tak akan masuk. Yelah, kita yang jaga kita sendiri kan. Kita tak nak harapkan orang lain jaga pasal kita. Itu sajalah. Okay, so jangan lupa kalau nak ke pawagam, seperti mana yang aku pesan tadi, jaga SOP, jaga diri anda. Kalau bergejala ke apa ke, ada bersin ke, batuk ke apa ke, tak payah pergilah ke pawagam. Duduk kat rumah saja. We have a lot of streaming web. Kita ada Netflix, iFlix dan juga sebagainya, Hulu series ke apa ke, lantak kau lah mau tengok kan. Tapi kalau anda rasa nak tengok juga pawagam, amalkan SOP ya, amalkan penjarakan sosial, amalkan memakai penutup hidung dan juga mulut, cuci tangan anda, jangan sentuh yang tidak perlu ya, jangan sentuh yang tidak perlu. Itu adalah apa yang aku nak tekankan sangat-sangat kan, sebab kita tak tahu apa yang berlaku dekat atas sana, dekat sana. Jangan sentuh apa yang tak perlu. Kalau macam aku pun, aku takkan sentuh butang lift dengan jari. I will touch it with another thing, chopstick ke toothpick ke apa benda lah yang janji aku tak sentuh dengan tangan. And then I will just throw that thing away dalam tu sampah. And then sanitize my hand. Okay, sanitize, beli dekat tu je, dekat ni, beli dekat botol refill ni dekat Mr. DIY, and then refill. Jangan curi yang hospital pula. Okay, sampai saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton semua. Okay, panjang juga punya bebelan ni kan. Lama tak bebel, biasalah. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah teruskan bersama kami. Cewah gitu. Okay, teruskan bersama. Kalau nak follow aku punya Facebook, boleh follow saja, Farizwan. Tak payah L lah kan, boleh follow je kot. Farizwan. Banyak info-info berkenaan dengan apa yang sepatutnya biasa aku buat. Okay, so sampai saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Salam sayang, salam kemaafan. Assalamualaikum.